Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam kelas untuk FYP untuk topik dah masuk bab ketiga iaitu metodologi penyelidikan. So, yang ini kita akan cover untuk bahagian yang pertama. Okay, kita dah selesai untuk bab pengenalan, bab kajian literatur. So hari ini dah masuk minggu ke-8, kita dah masuk kepada topik bab metodologi. So bahagian yang pertama kita akan cover reka bentuk penyelidikan, falsafah, pendekatan dan pemilihan metodologi. Seperti biasa, mohon juga sekiranya ada soalan boleh terus tanya dekat bahagian chat . Kita terus pada slide yang pertama. Okey. Kita mulakan dalam bahagian yang pertama, maksudnya lepas 3.1 pengenalan, 3.2 adalah reka bentuk penyelidikan. Okey, reka bentuk penyelidikan ni kita bagilah definisi-definisi mudah. Adalah satu penjelasan apa yang kita nak laksanakan di bab 3 secara ringkasnya. Jadi boleh kita tuliskan semua perkara yang kita nak buat dalam bab 3. Dan bila kita nak buat bab 3 ni membawa maksud bahawa apa proses dia, apa aktiviti yang nak buat. Jadi okey, buat research, step nombor 1 nak buat apa? Ataupun kita boleh panggil langkah-langkah ataupun step tadi. Apakah langkah-langkah yang perlu dibuat dalam menjalankan penyelidikan? Nombor 1 buat apa? Nombor 2 buat apa? Nombor 3 buat apa? Jadi itu yang dipanggilkan sebagai reka bentuk penyelidikan. Reka bentuk penyelidikan ni bagi seorang penyidik, satu individu dengan individu yang lain mungkin berbeza. Perbezaan reka bentuk antara satu penyelidik dengan penyelidik yang lain adalah kerana setiap penyelidikan mempunyai objektif dan juga penyataan masalah yang berbeza atau unik. Jadi setiap objektif kajian ada kesesuaian metodologi yang perlu dilaksanakan. Jadi kita punya metodologi akan sama dan mungkin akan berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain kerana kita punya objektif tak semestinya sama. Kalau beza tak beza semua, mungkin ada yang sama. Okey, kalau jawapan yang paling tepat, kenapa kita kena buat reka bentuk penyelidikan? Kerana untuk memastikan perjalanan atau proses penyelidikan ni berjalan dengan lancar. Okey, hari itu kita dah siap penyataan masalah. Kita dah siap objektif. Malah telah disokong dengan kajian literatur. Tetapi bila kita nak buat penyelidikan, mungkin ada cabaran dan juga halangan. Bila ada cabaran dan halangan, contohnya tak boleh nak laksanakan penyelidikan, automatik bahagian kajian literatur dan juga di bab 1, contohnya objektif dan penyataan masalah harus dipinda semula. Penting ni, maksudnya aktiviti ataupun nama lain dipanggil prosedur, aktiviti proses ni harus berjalan daripada mula sampai habis. Okey, kita buat FYP masa terhad. Okey, lepas ni you all nak pergi praktikal, masa praktikal nak collect data. Jadi kita kena tahu apakah reka bentuk yang bersesuaian dalam penyelidikan. Ingin saya jelaskan bila saya berhadapan dengan senior-senior you all masa buat FYP, bila saya tanya apa yang ditulis dekat bahagian reka bentuk penyelidikan, dia tulis definisi. Dia tulislah apa itu maksud reka bentuk penyelidikan. Kita bukan nak definisi, kita bukan nak maksud. Kita nak kasih mana you punya reka bentuk penyelidikan. Mana senarai aktiviti-aktiviti yang you buat. Yang tu yang menjadi persoalan. Okey, itu bahasa santai ataupun bahasa mudah. Kita go through kepada bahasa akademik, bahasa dalam penyelidikan. Reka bentuk penyelidikan ini adalah satu pelan tindakan untuk memenuhi objektif. Maksudnya memenuhi objektif kajian atau objektif penyelidikan, menjawab persoalan kajian yang ada prosedur dia yang diperlukan untuk pengumpulan data. Okey, kita nak buat pengukuran ataupun measurement, kita nak analisis data yang membantu penyelidik untuk menyusun dan menyelesaikan masalah penyelidikan. Pelan tindakan, okey, untuk memenuhi aktiviti. Kalau saya boleh ubah definisi ini supaya nak nampak lagi jelas. Pelan tindakan atau saya buat aktiviti penyelidikan
untuk memenuhi objektif, sepatutnya objektif ni kalau warna biru. Okey, objektif and memenuhi dan menjawab sebenarnya. Memenuhi dan menjawab objektif dan persoalan kajian dan prosedur yang diperlukan untuk pengumpulan analisis data yang membantu penyidik menyelesaikan masalah penyelidikan. Okey. Alright. Jadi ini contoh penulisan. Okey. Okey, saya ulang balik Okey, kita nak nampak lebih jelas. Reka bentuk penyelidikan bermaksud satu pelan tindakan atau aktiviti penyelidikan untuk memenuhi dan menjawab objektif dan persoalan kajian dan prosedur yang diperlukan untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data bagi membantu penyidik untuk menyusun dan menyelesaikan masalah penyelidikan. Okey, ini contoh penulisan reka bentuk. Okey, kita katakan satu author. Ini adalah penulis buku metodologi, Creswell. Okey, Creswell 2009 ni mencadangkan reka bentuk kajian melibatkan interaksi antara falsafah kajian. Ini elemen ni. Ini falsafah kajian, strategi penyelidikan dan metod kajian. Sedikit berbeza dengan penulis yang lain, Cogigolo, yang melibatkan 3 komponen iaitu falsafah kajian, pendekatan dan teknik penyelidikan. Maksudnya setiap penulis ni ada cadangan dia. Kalau Creswell dia cadang falsafah, strategi dan metod. Kalau Cogigolo ni dicadangkan falsafah kajian, pendekatan dan teknik penyelidikan. Sama macam kita nanti, so you all nak buat reka bentuk penyelidikan nak guna apa? Jadi kita kena merujuk beberapa penulis. Okey. Saunders pula perincikan lagi dengan mencadangkan beberapa isu yang perlu diperjelaskan dalam menentukan ketepatan teknik pengumpulan data dan prosedur analisis penyelidikan berdasarkan reka bentuk penyelidikan bawang. Okey, ini memang sesuai untuk kita lah. Sebab Saunders ni memang orang dalam bidang pengurusan perniagaan. Okey, setiap isu penting yang berkaitan dengan reka bentuk penyelidikan perlulah dijelaskan secara berturutan. Isu-isu ini adalah, okey, sebenarnya kalau Creswell ni cadang 3, Cogigolo ni cadang 3, Saunders yang paling lengkap. Sebab dia ada 6, iaitu falsafah penyelidikan, pendekatan, strategi, pilihan, ufuk masa dan teknik prosedur. So kita hari ini akan cover yang ni. Falsafah penyelidikan, pendekatan, strategi dan pilihan. So kita akan cover 4 hari ni. Daripada 6 ni kita akan cover 4. Tapi hari ini juga Pakcik kongsikan secara umum macam mana kita nak faham apa itu reka bentuk penyelidikan. Okey. Alright. Okey boleh semua Okey dah biasa dah separuh bulan dah puasa okey dah semua. Okey, kemudian kita tunjukkan inilah rupa dia research onion. Okey saya ambil tunjuklah gambar rajah ni saya ambil daripada tesis saya, tesis PhD yang kedua saya. Okey, alright. Bila kat sini kan ada 6 kan, nampak tadi? Falsafah, kaedah dalam pembangunan teori atau nama dia pendekatan. Kemudian dia ada strategi, kemudian ada metodologi pilihan, kemudian dia ada ufuk masa penyelidikan, bukan penyelidikan typo kat sini. Teknik and procedure. Okey. Bila dekat sini kita dapat tahu bahawa kita punya kajian adalah apa yang kita akan gunakan falsafah. Jadi warna kelabu tu kat luar tu dia ada positivism, realisme kritikal, interpretism, postmodernism dengan pragmatism tu adalah falsafah penyelidikan. Okey, yang warna biru tu, layer yang kedua tu kaedah dalam pembangunan teori atau nama lainnya pendekatan. So ada 3, didaktif, abduktif dan juga induktif. Okey, seterusnya yang nombor 3 tu nama dia metodologi pilihan. Kita ada gunakan satu kaedah saja namanya kaedah tunggal kuantitatif, satu kaedah saja namanya satu kaedah tunggal kualitatif. Kita boleh juga guna kaedah pelbagai kuanti, kaedah pelbagai kualitatif ataupun menggunakan kaedah mixed method atau kaedah bercampuran ringkas, kaedah bercampuran kompleks. Okey, kita pergi yang layer nombor 4, nama dia strategi penyelidikan. Dia ada eksperimen, survey atau tinjauan, penyelidik arsip, kajian kes, etnografi, kajian jenakan, teori tertanam, siasatan naratif. Okey, yang seterusnya yang kelima ada ufuk masa berpanjangan, ufuk masa kerata rentas.
Kemudian kita ada teknik and prosedur. Teknik prosedur ni inilah kita akan belajar nanti macam mana nak bangunkan soal sidik, macam mana nak bangun soalan interview, macam mana nak buat observation, macam mana nak buat senarai semak. Itu dekat teknik and prosedur. Sebelum kita cerita tentang teknik and prosedur ni, biasanya kita bincang ini. Tapi kena ingat, sebelum nak cerita tentang kuesioner dan lain-lain, kita kena lepas dulu 5 layer yang lain. Falsafah, pendekatan, pilihan, strategi, ufuk masa, baru kita nak kena bincang pasal soal selidik. Jadi rajah bawang ni ataupun research onion ni merupakan sesuai untuk pelajar-pelajar pengajian dalam perniagaan. Okey, nampak tak pakcik bulat-bulat ni? Okey, sebenarnya dalam research bukanlah kita kena buat semuanya. Okey, falsafah kita pakai mana? Okey, memandangkan kajian ini adalah kuantitatif, pakcik bulatkan positivism. Okey, kedua, kaedah dalam pembangunan teori atau pendekatan ni ada 3, didaktif, adaptif, induktif. Kita bulatkan didaktif sebab kita buat kuantitatif. Kalau induktif untuk kualitatif, kalau adaptif ni adalah mixed method. Kemudian kita nak buat pilihan. Saya nak pakai kuantitatif saja. Itu saya bulatkan kaedah tunggal. Okey, kemudian saya nak buat survey. Itu namanya tinjauan. Saya bila buat tinjauan ni melibatkan tempoh masa yang cross sectional. Itu dekat kajian rentas. Maksudnya kita tidak terikat dalam satu-satu tempoh masa ataupun tempoh masa yang panjang. Biasanya survey ni melibatkan masa yang pendek. Jadi dia keratan rentas. Jadi saya bulatkan atau pakcik bulatkan yang mana-mana yang bersesuaian dalam penyelidikan. Lepas lukis gambar ni, bulatkan. Lepas tu saya buat explanation di bawah. Ini nama dia salah satu gambar rajah yang kita sebagai seorang pelajar boleh gunakan dalam membuat keputusan apakah yang kita akan gunakan dalam kita punya metodologi penyelidikan. Okey, dan student FYP pun boleh lukis gambar rajah ni. Okey. Nak gambar rajah ni dalam words? Boleh, nanti pakcik bagi. Senang, nanti you all tak payah lukis. Ambil je lukisan pakcik tu nanti. Okey, yang kedua, ini kita belajar je lah. Kita belajar supaya kita faham bahawa ada macam-macam kaedah dan reka bentuk dalam penyelidikan. Okey, ini biasanya daripada Creswell, okey, 2008. Okey, dia menunjukkan ada 4 jenis reka bentuk mixed method. Siapa yang bercadang nak buat interview pun nak buat soal sidik pun nak buat. Maksudnya mungkin kat situ jadi mixed method. Tapi bukan hanya mixed method tu berlaku berdasarkan soal sidik dan interview je. Jadi kita fahamkan ada keempat-empat ni. Yang pertama adalah triangulasi ataupun reka bentuk triangulation ni. So kita menggunakan kedua-duanya, maksudnya data collection dalam kuantitatif dan juga data dalam kualitatif. Okey, setiap penyelidikan kuantitatif dan kualitatif tu wajar ada data dia. Kita tahu macam mana nak kumpul data, akhirnya data itu dikumpul kemudian mendapat keputusan. Okey, data dan keputusan yang dapat diperolehi dalam kuantitatif dan kualitatif tu, okay, kita jalankan satu-satu dan kemudian kita akan bila nak baca dapatan, kita baca menggunakan kaedah interpretasi bersama. Bila saya nak berbincangkan dapatan, saya kena pertimbangkan dapatan kuantitatif dan juga dapatan kualitatif dalam saya membuat perbincangan dan juga keputusan. Okey, itu kaedah pertama namanya reka bentuk triangulasi. Okey, nama lain, bukan nama lain, definisi triangulasi bermaksud anda kena gunakan 3. Itu nama dia triangle. Okey, dalam kuantitatif kita guna soal sidik ataupun kuesioner. Okey, 1. Tapi dekat kualitatif kita kena guna 2. Contohnya saya gunakan interview dan gunakan observation, pemerhatian. Jadi pemerhatian, interview dan soal sidik ada 3. Itu nama dia triangulasi. Okey. Yang kedua, reka bentuk bertindan. Nampak tak ada huruf besar tu, kualitatif. Kemudian huruf kecil, kuantitatif. Dalam kes ni kita buat kajian tu bersama-sama iaitu kualitatif dan kuantitatif tu bersama, kena kita buat interpretasi selepas itu. Kan? Dia dalam kuali ada kuanti. Lebih kurang macam tu. Tu nama dia reka bentuk bertindan embedded. Kemudian reka bentuk penjelasan explanatory. Biasanya kalau orang buat research,
dia ada data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam kes ni dia nak buat dua-dua. Tapi walaupun dua-dua, tapi ada satu yang kita panggil weightage yang lebih berat atau nama lain dominan. Dalam kes ni kuantitatif yang berat. Dari segi dominan tu kuantitatif yang banyak. Okey, kualitatif tu sikit. Kalau macam tu dinamakan sebagai reka bentuk penjelasan ataupun explanatory. Okey, macam mana pula reka bentuk penerokaan ni? Explore. Bila sebut penerokaan, yang dominan dia kena kualitatif. Besar dia kena kualitatif dan disokong oleh kuantitatif. Baca ulang balik. Kalau kita gunakan kajian kita secara berkaedah gabungan, yang mana kuantitatif tu lebih dominan atau lebih banyak berbanding kualitatif, dipanggil sebagai reka bentuk explanatory, iaitu penjelasan. Tapi sebaliknya, bila kita menggunakan reka bentuk yang banyak menggunakan kualitatif, weightage dia makin berat dan disokong oleh kuantitatif, kita panggil exploratory. Jadi ada 4 kat sini lah. Reka bentuk triangulasi, ada 3 elemen, kaedah yang bertidan, dalam kuali ada kuanti, kemudian kita beratkan dengan kuanti, namanya penjelasan atau explanatory, penyelidikan yang pemberat dia dekat pada kualitatif disokong oleh kuanti, iaitu adalah exploratory ataupun reka bentuk penerokaan. Okey, jadi daripada asas yang ini asas. Maksudnya kita ambil daripada buku Creswell ni, inilah maklumat yang dibekalkan. Okey, kita pula nak jelaskan supaya nak tunjukkan keterkaitan bahawa apa yang kita kaji ni bersesuaian dalam penyelidikan yang buat. Jadi kita boleh tulis macam ni. Nampak tak kat sini? Pelaksanaan reka bentuk kajian. Okey, dia nampak kat atas tu dia pecahkan macam carta organisasi. So ada 3 bahagian. Yang pertama adalah kajian literatur, yang kedua kualitatif, yang ketiga kuantitatif. Okey, bagi kajian literatur, pengumpulan data kita ada 5 kat sini. Kita pergi nombor 1. Dari segi pengumpulan data, kajian literatur ditulis dengan menggunakan berdasarkan penulisan ataupun kajian-kajian lepas. Okey, untuk kualitatif, macam mana kita nak kumpul data untuk penyelidikan kualitatif? Kita guna kaedah temu bual. Iaitu yang interview tu. Okey, sebaliknya untuk kuantitatif, kita gunakan data daripada data sekunder dan juga soal selidik. Data sekunder ni contohnya gunakan laporan tahunan. Data yang dah sedia ada dan tak perlu dikumpul. Tapi soal sidik kita kena bangunkan soal sidik dan kita kena kumpulkan soal sidik dengan mengedar soal sidik dekat mana-mana responden yang relevan. Okey, saya nak ulang dulu takut you tak faham, takut nanti confuse. Bukanlah dalam research kena buat semua. Kita kena tulis. Kalau kata you tak buat kualitatif, bahagian kualitatif tu buang je lah. Ni contoh nak tunjukkan kedua-duanya. Kalau you buat kualitatif, tak buat kuantitatif, buang je lah yang kotak kuantitatif tu. Okey. Yang kedua adalah tujuan. Kenapa kita nak buat reka bentuk penyelidikan ini? Bagi kajian literatur untuk membangunkan kerangka teori. Kalau kita tak menulis kajian literatur, macam mana kita nak bangunkan kerangka teori? Kenapa kita kena buat reka bentuk kualitatif? Sebab kita nak mengenal pasti. Contohlah dalam kajian ni si Adibah Abdul Wahab, dia nak buat kajian faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat di syarikat tersenarai awam di Malaysia. Dalam kes ni, kita tengok contoh ni Okay, berdasarkan kes ni, dia nak buat temu bual bagi mengenal pasti dan mendalami faktor pembayaran zakat. Bila ada perkataan mendalami itu sesuai untuk kualitatif. English dia panggil deep. Orang kuantitatif tak boleh mendalami. Yang mendalami semua orang kualitatif sahaja. Okay, nombor 3 iaitu kepada kuantitatif. Okay, dekat sini dia nak tujuan dia nak memahami senario dan analisis potensi. Dan soal sidik digunakan untuk menapasi faktor menguji hipotesis dan model. Okey, dan kuantitatif ada 2. Untuk sekunder, memahami senario dan analisis potensi, nak dapatkan trend atau pattern. Kemudian kita gunakan soal sidik untuk menapasi faktor menguji hipotesis dan model. Okey, kita pergi pada objektif. Kenapa kita buat literature review? Literature review merupakan satu keperluan dalam penyelidikan. Secara khususnya, kajian literatur tidak merujuk mana-mana objektif.
Walaupun ada, tapi sebenarnya bila kita siap literature review kita berpandukan objektif, tetapi literature review kita tidak menjelaskan ataupun menjawab secara direct objektif. Okey, kita pergi tengok kualitatif. Kualitatif kita nak mengenal pasti mendalami faktor pembayaran zakat tadi, bila kita kumpul data dan analisis data, kita menjawab objektif nombor 3 kajian dia. Bila dia nak memahami senario dan analisis potensi untuk kuantitatif, dia sebenarnya dapat menjawab objektif nombor 1 dan nombor 2. Dalam mengenal pasti faktor menguji hipotesis dan model, dia dapat jawablah objektif nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Ini yang penting kalau dalam penulisan FYP, kat sini yang saya nak tengok, pakcik nak tengok. Ini yang you buat kumpul data ni untuk jawab objektif yang mana. Okey. Kemudian yang nombor 4 adalah pelaksanaan. Kalau kajian literatur merumus kajian, okey, ataupun simplify ataupun conclude, okey, merumus kajian lepas dan membina konstruk dan model secara konseptual. Berdasarkan literature review, bolehlah kita propose conceptual framework contohnya. Okey, dalam kualitatif pelaksanaan dia mengenal pasti faktor pembayaran zakat melalui temu bual berstruktur. Dia ada jenis-jenis temu bual berstruktur, ada yang semi struktur, ada yang tidak berstruktur. Dalam kajian ni dia menggunakan temu bual berstruktur bersama pembuat keputusan syarikat. Bagi kuantitatif, bagi data sekunder, dia membuat pelaksanaan dengan mengenal pasti pemilikan muslim, menganggar potensi kutipan dan jurang kutipan zakat melalui laporan tahunan syarikat. Dia maksudnya dia mengenal pasti, dia baca laporan tahunan tu dia dapat kenal pasti pemilikan muslim, menganggar potensi kutipan dan jurang kutipan zakat melalui laporan tahunan tadi. Yang terakhir dalam pelaksanaan, soal sidik akan membuat analisis penerokan faktor atau nama lain dia EFA, membuat analisis hubungan dan buat pembangunan model menggunakan PLS-SAM. Okey, dari segi analisis, kajian literatur tu nama dia kita buat analisis kandungan. Okey, untuk kualitatif kita buat analisis induktif. Untuk data sekunder kita akan buat analisis deskriptif dan soal sidik akan buat analisis hubungan. Ini maksudnya daripada lakaran awal dia ni nak cerita tentang reka bentuk kaedah kajian, mungkin tidak jelas tentang keterkaitan dengan penyelidikan dan topik dia, tapi dia lakarkan satu lagi gambar rajah untuk mendekatkan pemahaman supaya siapa-siapa yang boleh rujuk pada gambar rajah reka bentuk ni jelas apa yang dia nak buat. Okey, kenapa dia nak buat metodologi? Kenapa dia nak buat research design? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan pengumpulan data, dari segi tujuan, nak tengok dari segi menjawab objektif kajian, pelaksanaan dan kaedah analisis. Okey, ini ada contoh lain pula. Selain daripada kita melukis macam ni, okey, ataupun research onion tadi, ni pilihan pertama, ni pilihan yang kedua, kita juga boleh tulis kita punya reka bentuk penyelidikan macam ni. Ni macam saya punya doctorate. Saya buat doctorate engineering pada tahun 2008. Okey, dari kat sini dia ada beberapa langkah. Yang sebelah kiri tu saya, yang sebelah kanan saya ni sahabat saya, junior saya lah, Profesor Elita Amrina, okey, daripada Indonesia. Okey, belah kiri tu saya punya. Okey, saya pecahkan kepada chapter dan fasa. Okey, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat dan fasa kelima. Okey, kelima-lima fasa ni diterjemahkan dalam chapter. Ada chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6. Okey, dalam kes ni ada 6 chapter. Okey, yang pertama tu, kotak yang pertama ke atas tu, phase 1 adalah literature review dan development of research method. Kotak yang pertama tu saya senaraikan dalam bullet point, nak senaraikan apakah variable-variable atau faktor-faktor yang saya nak kaji dalam kajian literatur. Okey, yang kedua, apakah kalau katakan measures ni soal sidik, apakah perkara-perkara yang ataupun topik-topik atau variable atau faktor atau elemen yang saya nak bangunkan soal selidik. Itu berlaku dekat bab 2 dan bab 3. Saya ulang balik, dalam fasa 1 literature review dan development of research method, saya memasukkan beberapa faktor-faktor yang terlibat dalam penyelidikan di literature review dan juga pemoleh-pemoleh ubah yang akan dijadikan soal sidik dan dipanggilkan ada sebagai construct and measures. Okey, lepas tu saya akan formulate berdasarkan phase 1. Phase 1 dah siap, saya akan formulate the proposed conceptual ataupun membangunkan kerangka konsep.
Kemudian saya akan bangunkan saya punya hipotesis juga. Bila dah siap kita bangunkan conceptual framework, bermaksud kita dah boleh buat research hypothesis juga. Okey. Seterusnya, kita akan design and develop questionnaire. Tu lepas kita dapat buat literature review dan development of research method, kita akan formulate conceptual framework dan juga hipotesis. Seterusnya kita mampu untuk membangunkan reka bentuk dan membangunkan soal sidik. Dalam soal sidik itu, selepas itu dia akan determine, akan tentukan select company. So akan tentukan syarikat yang akan terlibat dalam pilot study ataupun kajian rintis. Kajian rintis ni maksudnya pre-study lah. Sebelum kita nak turun kajian sebenar, kita buat pilot dulu. Tu nombor 4 tu, determine and select company for pilot study and survey. Kemudian tu soal sidik kita tu harus disahkan oleh pakar. Kemudian kita yang kedua pun kita akan buat pilot study. Okay, seterusnya kita lepas buat pilot study dan expert validation tu kita ada buat revise questionnaire. Maksud ubah tambah baik kita punya soal sidik. Baru kita implement full survey. Pergilah dekat fieldwork betul-betul collect data. Lepas kita implement full survey, lepas tu buat data screening. Data-data ada yang tak jawab, ada yang main-main. Kita screening data dulu, kemudian dah settle semua data screening, baru kita buat data analisis. Bila dah siap buat data analisis, maka kita pun boleh buatlah ayat discussion dan juga implication. Okay. PhD doctorate pakcik ni buat 2. Lepas tu pakcik buat case study pula. Lepas selesai kuantitatif, buat kualitatif pula. Okay. Kemudian pakcik akan tentukan determine and select company for case study. Kemudian pakcik developkan satu tool, alat dalam mengukur performance improvement. Kemudian pakcik ada buat interview. Kemudian validate and confirmation by automotive industry. Kemudian pakcik buat case study analysis, discussion and implication. Last sekali conclusion and recommendation for continuous improvement. Jadi sepanjang proses tu ada pakcik tulis fasa 2 data collection melibatkan chapter 3 dan chapter 4. Fasa 3 data analysis melibatkan chapter 4. Chapter fasa 4, phase 4, case study and evaluation tu menuju pada chapter 5, conclusion and recommendation itu adalah chapter 6. Okay, begitu juga dengan nombor 2 yang sebelah kanan tu. Okay, dia pecahkan, dia tak adalah buat macam pakcik phase dengan chapter, tapi dia buat ikut langkah prosedur, step by step. Dia mulakan dengan literature review, kemudian dia construct, kemudian dia nak buat survey dalam metodologi, kemudian dia develop sustainable manufacturing performance evaluation tool, kemudian dia develop a software based on sustainable manufacturing, last sekali discussion and conclusion. Jadi kita boleh tulis reka bentuk penyelidikan ni dalam bentuk activity atau flow macam ni. Alright, kita pergi perkara yang kedua. Kita tadi pergi dekat bahagian yang pertama adalah orang kata kita nak kena fahamlah apa tu reka bentuk penyelidikan. Okey, yang kedua ni nama dia falsafah penyelidikan. Okey, dalam buat penyelidikan tadi, kalau katakan falsafah ni saya undur sekejap. Kalau tengok research onion, layer yang pertama iaitu ada falsafah. Sebelum kita nak collect data, nak buat questionnaire apa semua, kita kena tahu dulu apa itu falsafah penyelidikan. Falsafah penyelidikan ni lah yang menentukan sama ada kita akan buat kuantitatif maupun kualitatif. Okey, falsafah penyelidikan adalah suatu penyiasatan terhadap sifat punca-punca atau prinsip realiti ilmu atau nilai-nilai yang diasaskan kepada penakbulan logik antara kepentingan dalam memahami isu falsafah dalam melakukan penyelidikan adalah untuk membantu mengenal pasti, menjelaskan dan mencipta reka bentuk penyelidikan. Dalam erti kata lain, falsafah ni adalah membantu kita, membimbing dan juga sebagai memandu kita dalam membuat satu penyelidikan. Berdasarkan falsafah inilah kita dapat tentukan bentuk penyelidikan yang kita nak laksanakan. Contohnya falsafah ni kita katakan dalam menyelesaikan satu fenomena atau satu isu tu, kita kena turun padan. Kita kena jumpa orang yang sebetul selayaknya. Kita perlu lakukan interview kepada orang yang sepatutnya. Dalam kes ni, falsafah begitu akan menjurus kepada penyelidikan kualitatif. Tetapi kalau dalam falsafah ni nak tunjukkan apa yang kita nak kaji ni semua dah jelas. Dah ada fakta dia, dah pengetahuan pun dah baik.
sebenarnya penceritaan falsafah kita adalah merujuk bahawa penyelidikan kita adalah kuantitatif. Jadi falsafah penyelidikan ni maksudnya kalau kita sembang-sembang dengan kawan-kawan kita, kau nak buat FYP buat apa cerita sikit. So mungkin ada orang tu mulakan dengan general, kenapa dia nak pilih tajuk tu, yang tu dinamakan sebagai falsafah. Namun falsafah ni kita kena belajar juga sebab dalam penyelidikan dia dah kategorikan. Okey, sebelum kita belajarkan kategori tu, falsafah sama ada positivism dan interpretism, alangkah baiknya kalau kita dapat juga meningkatkan pemahaman kita tentang andaian utama falsafah. Okey, andaian utama falsafah ni wujud 3. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga adalah axiologi. Okey, apa itu ontologi? Ontologi adalah sifat hakikat realiti. Okey, kita nak buat topik ni. Okey, dalam keadaan sekarang ni apa realiti dia? Apa benda yang kita dah ada? Maksudnya kita melihat pada ontologi sekarang, apa hakikatnya? Okey, apakah yang dianggap sebagai realiti supaya dia boleh distrukturkan sebagai suatu jenis ilmu? Kalau orang kuantitatif dia pakai positivism. Okey, dalam positivism real fact, realisme, iaitu fakta sebenar. Kalau interpretism atau kualitatif dia baru jadi idea, idealisme, tidak ditetapkan tetapi dibina secara sosial. Tengok balik penyelidikan kita nak buat tu. So benda tu dah jelas, dah tahu, dah ada teori dia, dah ada fakta dia, maka kita buat positivism. Tapi kita belum lagi, topik yang kita nak buat ni masih lagi idealism, tak banyak lagi penyelidikan nak buat, iaitu adalah interpretism, iaitu kena buat kaedah kualitatif. Okay, kita pergi yang kedua adalah epistemologi. Okay, ilmu realiti itu boleh dikembang dan boleh diterima. Contohnya bagaimana ilmu realiti itu dapat dibangunkan. Kalau positivism, dia boleh bangunkan ilmu dengan secara kaedah objektif. Dengan ada fakta, bilangan, eksperimen, tinjauan dan simulasi, semua itu merujuk pada objektif. Tetapi interpretism subjektif secara sosial, penerokaan, penjelasan dan pemerhatian. Jadi interpretism ni memang dia tak boleh terus dapat apa yang dia nak, dia kena secara subjektif, dia kena buat penerokaan, penjelasan dan juga pemerhatian. Yang ketiga adalah dari segi nilai, keyword dia nilai, peranan sifat atau nilai penyelidikan daripada ozologi. Kalau orang positivism dalam kuantitatif dia bebas nilai, maksudnya dari kaedah saintifik dan sistematik. Contohnya nilai P kurang pada 0.05 menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan. Itu menunjukkan saintifik. Jadi benda tu adalah bersifat positivism. Tetapi interpretism dia bukanlah saintifik. Dia padat dengan nilai-nilai yang mana berdasarkan penafsiran dan juga pengalaman. Itu adalah interpretism. Jadi kita wajar kena tulis 3 perkara ni dalam kita punya FYP untuk jelaskan penyelidikan kita ni dari segi apa kita punya ontologi, apa kita punya epistemologi dan juga axiologi. Okey, kita bincangkan tentang perbandingan apa itu positivism, apa itu interpretism. Okey, dalam falsafah, kita masih lagi dalam falsafah. Falsafah penyelidikan ni pakcik cover 2 je lah untuk FYP ni kan, supaya tak terlalu berat. Okey, dalam kuantitatif adalah bersifat positivism. Okey, apa dia positivism tu? Okey, 4 faktor mendasari keputusan untuk memilih positivism adalah berdasarkan 4. Secara jelas, meluas bahawa positivism dapat diterapkan dan dipindahkan dalam penyelidikan sains sosial. Nak tunjukkan kita ni bidang sains sosial lah, nak beritahu bahawa positivism tu banyak sekali orang menjalankan penyelidikan dalam bidang sains sosial. Poin nombor 2, berdasarkan anggapan ontologi, positivism percaya bahawa realiti sosial wujud. Maksudnya tadi yang peringkat awal tadi, ontologi tu kita nak tahu bahawa realiti sosial tu betul-betul wujud secara objektif dan secara bebas dan tidak boleh terikat dalam mana-mana konteks. Dalam base pada ontologi, positivism bahawa realiti sosial wujud. Jadi kat situlah berlaku positivism. Poin nombor 3, membuktikan atau membantah hipotesis. Kat sini adalah dari segi hipotesis ni, sama ada nak bukti dan bantah hipotesis. Sebab tu hipotesis ni ada accept dan reject. Okey, hubungan antara pemulih ubah dan semata-mata untuk menguji teori daripada mencadangkan teori baru. So kat sini jelas dia menggunakan positivism dan kuantitatif kerana dia gunakan dia kat sini dia akan testing teori dan dia bukan generate teori.
Okey, yang terakhir pengetahuan adalah tepat, accurate, dan kena jelaskan bahawa apa saja yang kita laporkan tu adalah tepat, tertentu, perkembangan ilmu harus dipandu oleh teori dan literature review. Okey, dalam falsafah penyelidikan untuk orang kualitatif pula diguna interpretism. So interpretism ni bermaksud berasaskan pembinaan sosial, ilmu ataupun pengetahuan dibina berpandukan pengalaman, iaitu penerokaan, penjelasan dan pemerhatian terhadap dunia dan manusia, maka realiti adalah dibina. Ini bermaksud positivism dan interpretisme. Okey, 8 implikasi. Okey, ni 8 implikasi positivism ni kalau nak baca dia jadi macam ni juga. 4 implikasi buat penyelidikan kuantitatif. Nombor 1 adalah pemerhati. Kita ni sebagai penyelidik kuantitatif kita mesti bebas sebagai observer. Okey. Tetapi untuk human interest kita kurang. Ataupun sebab orang buat kuantitatif, instrumen kajian tu adalah pada researcher tu sendiri, orang kualitatif tu. Tapi untuk orang yang buat kuantitatif berbeza, yang mana kepentingan manusia tu dia tidak sangat relevan. Sebab nak jawab kuesioner tu pun tak kisahlah nak jawab malam ke, nak jawab siang ke, itu terpulang pada dia. Kita pun tak tahu betul ke dia jawab, takut dia bagi dekat apa pekerja bawahan dia. Okey, kemudian nombor 3 penjelasan, explanation. Okey, ini nak jelaskan sikit. Walaupun positivism tu nak tengok hubungan dan sebagainya, tapi dia dapat berikan penjelasan, tapi penjelasan yang tidak mendalam. Kalau cerita penjelasan yang mendalam, itu dah kualitatif, interpretism. Okey, kemudian nombor 4, kemajuan ataupun progress. Kemajuan penyelidikan melalui. Okey, orang yang buat kuantitatif ni, dia menggunakan adalah untuk menguji hipotesis dan dia buat didaktif. Jadi orang kuantitatif ni kerja dia nak mendelete je. Delete muka surat, delete data. Kenapa? Sebab tak fit. Kemudian tak balance. Okey, jadi dia buat kaedah didaktif. Okey, dari segi konsep perlu dioperasikan supaya boleh diukur. Okey, kalau kita dapat data ataupun conceptual framework, kita kena make sure benda tu jelas. Kalau pun boleh ubah ni, kalau nak keterkaitan dengan hipotesis, macam mana lakaran dia. Jadi kena tahu konsep ni betul-betul yang sangat-sangat penting lah. Nombor 6 adalah unit analisis. Jadi bagi orang kuantitatif, dia ada unit analisis individu dan organisasi. Organisasi tu maksud satu company, satu kuesioner. Kalau saya dah satu lagi individu, okey, siapa akan jawab kuesioner ni? Semua pekerja, semua customer. Itu nama dia secara individu. Sebab individu, customer atau pekerja tu adalah individu. Generalisasikan melalui generation through kebarangkalian statistik. Itu nak tahu itulah dalam kuantitatif dia ada kebarangkalian statistik. Dalam kita run tu dia akan keluar output dan kita kena interpretasi output tu. Dan yang terakhir yang ke-8 persamplan secara rawak dan sampel besar. Jadi orang yang kuantitatif atau positivism ni menggunakan sampel secara rawak dan sampel yang besar. Okey, yang kedua pula interpretism. Tadi kita dah cover untuk kuantitatif, untuk positivism. Yang ini adalah untuk interpretism. Kan? Ada kawan-kawan kita baru nak masuk. Alright, yang pertama adalah pemerhati, the observer. Sebahagian dari apa yang sedang diperhatikan. Kan? Jadi kena jelas yang nombor 1 tu orang kualitatif ni sebahagian daripada. Sebab dalam kualitatif memang ada pemerhatian, dia panggil observation. Orang boleh buat research berkaitan dengan observation. Jadi pemerhati kita dalam penyelidik, dalam kualitatif kita memang sebahagian daripada apa yang diperhatikan. Kepentingan manusia sangat penting. Pemacu utama lagi dalam interpretism kerana kita lah watak penting. Kalau kita demam, siapa nak pergi interview? Jadi kita watak penting. Untuk memahami tentang setting dan natural, kita kena turun padang kat tempat mana kawasan tu supaya dapatkan impact dalam bentuk researcher tu. Okey, yang ketiga adalah penjelasan dan explanation. Dia sama macam yang tadi positivism, tetapi dalam interpretism atau kualitatif ni penjelasan dia harus lebih mendalam. Okey, dari segi kemajuan penyidik pula, okey, dia mengumpul data. Kalau tadi dalam kuantitatif digunakan didaktif, tetapi bagi orang kualitatif atau interpretism, dia menggunakan kaedah secara induktif. Mengindaksi. Bila menggunakan induktif tu kita akan dapat pelbagai jawapan. Bila katakan jawapan tu kita dapatlah memperkayakan.
Okay, konsep harus melibatkan perspektif pihak kepentingan. Walaupun kajian kualitatif tak perlukan sampel yang besar, kalau dia pergi kat sekolah, dia kena melibatkan semua pihak. Dia kena interview Pak Gad, dia interview guru penyelaras, guru pembimbing, guru kanan, pengetua. Jadi dia kena secara perspektif yang lebih luas. Okey, unit analisis. Okey, bagi melibatkan kompleksiti situasinya secara kesemuanya. Bila sebut kesemuanya bukan dari segi bilangan, tengokkan kesesuaian, semua yang dah ada section atau department tu ada wakil dia. Okey. Nombor 7, generalisasi melalui generation. Okey, apa yang kita dapat hasilkan dalam penyelidikan kualitatif seperti mengabstrakkan teori. So apa dalam teori? Teori ada objektif, ada masalah, ada teori, ada metodologi, design dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita buat kualitatif, kita dapat menghasilkan satu benda yang baru dalam sebuah abstrak. Itu dah maksudnya pengabstrakkan teori. Dan last sekali persamplan, so orang kualitatif guna sampel yang kecil, dia gunakan sampel tidak rawat, non-probability sampling. Okey, pendekatan penyelidikan. Okey, kita dah cover sikit-sikit tadi tentang implikasi positivism dalam kuanti, implikasi interpretism, ini bermaksud apa? Implikasi dalam kualitatif. Okey, kita masuk kepada pendekatan penyelidikan. Macam Pakcik dah jelaskan tadi, dalam pendekatan penyelidikan, kita dah selesai falsafah, kita masuk kedua pendekatan. So dalam pendekatan penyelidikan, dia ada dua, iaitu didaktif dan induktif. Didaktif untuk kajian kuantitatif, induktif untuk kajian kualitatif. Namun, ada satu lagi yang dipanggil abduktif. Okey, abduktif ni bila orang yang gunakan mixed method. Maksudnya, bila gunakan mixed method, ada kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Secara automatik kajian dia, dalam kes itu dia ada didaktif dan induktif. Jadi kita tak perlu tulis kedua-duanya. Okay, dalam kajian ni menggunakan pendekatan abduktif. Bila you sebut dia abduktif, orang dah faham bahawa you akan gunakan mixed method. Okey. Memahami pendekatan ini sangat mustahak untuk selarikan, mengembangkan falsafah penyelidikan dan seterusnya dapat membantu menentukan pilihan penyelidikan dan strategi penyelidikan. Ini bagus puan hijau ni. Just nak beritahu bahawa kenapa kita buat pendekatan ni. So pendekatan ni untuk support falsafah tadi. Dan falsafah perlukan pendekatan, pendekatan perlukan falsafah. Okey, ini contoh dari segi lakaran. Kalau orang kuantitatif yang belah kiri didaktif. Okey, orang kuantitatif dia kena mulakan dengan teori. Lepas dah identify teori, kita buat hipotesis. Dah dapat hipotesis, baru kita kumpul data dan kita analisis. Last sekali kita akan dapat dapatan dan sokongan. Ini untuk yang belah kiri tu didaktif untuk orang kualitatif. Orang kuanti, sorry. Dan induktif untuk kualitatif ni dimulakan dengan dapatan, nampak tak? Mulakan dengan dapatan dan pemerhatian atau fenomena. Kemudian kita akan kumpul analisis dengan tim, kita akan buat hipotesis hubungan dan kita akan buat teori. So kat sinilah ada orang panggil, kalau orang kualitatif kita panggil teori building. Tapi untuk orang kuantitatif kita panggil teori testing. So kita nak testing ke kita nak build up. So kalau kita nak building, nak membina, itu dia lebih kepada induktif. Tapi kita bila kita nak gunakan benda tu, nak gunakan secara betul-betul, kat situ kita panggil dia didaktif. Okey, kesimpulan dalam pendekatan ni supaya nak dapatkan lebih faham. Okey, orang kuantitatif gunakan didaktif sebab apa? Objektif tu harus khusus. Sebab kita nak gunakan numerikal dengan statistik. Mengecilkan pilihan yang sedia ada, kesimpulan dia biasanya orang didaktif ni selalu benar kan, realisme tadi, real fact. Kalau kualitatif dia idealisme. Okey. Tetapi untuk induktif dia bersifat umum. Mengeneralisasikan idea yang ada mungkin benar, daripada specific observation tu kita akan buat general conclude. Jadi induktif ni dia bukan realisme, dia idealism. Berdasarkan idealism tu dia akan mendapatkan dapatan yang baik ataupun mungkin benar daripada specific observation kepada general conclusion. Yang terakhir adalah abduktif, yang ini adalah kaedah gabungan ataupun mixed method. Mewujudkan ruang untuk penjanaan idea baru kerana saling lengkap dan melengkapi kekurangan dalam kualitatif akan ditopak dengan kuanti, kekurangan kuanti orang kuali akan topak. Itu kelebihan dia untuk kaedah abduktif. Dengan kaedah itu dia dapat memberi penjelasan yang terbaik daripada incomplete observe jadi best prediction. Kadang-kadang kita tak cukup manpower nak buat kualitatif. Kadang kita tarik daripada kuantitatif. So kuantitatif ada dengan kualitatif itu bergabung supaya dia dapat satu penjelasan yang terbaik kepada best prediction. Okey, kita masuk yang ke topik yang seterusnya iaitu pemilihan
metodologi penyelidikan. Okey, sebelum tu, sebelum saya masuk kepada bab ni. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Saya buka soalan siapa nak tanya. Dan minta jasa baik siapa yang dah join dalam dalam Zoom ni, minta pergi dekat bahagian chat, tulis nama penuh dan juga nombor matrik. Okey, sebelum tu, ada tak nak tanya apa soalan setakat ni? Ada soalan nak tanya? Kalau saya check dekat bahagian chatting, setakat ni tak ada. Ramai tengah update nama penuh dengan nombor matrik je. Okay, dia bukan apa saya nak tengok siapa yang tak join. Sebab saya boleh, kalau you tulis kat chat, saya boleh simpan dia punya all the writing and memory tu. So saya dapat double check lah. Nanti saya tengok attendance siapa yang tak join. Sebab saya perasan dah ada yang tak join. Cuma saya tak dapat identify siapa yang tak join. Okay. Janganlah tulis nama kawan-kawan yang tak adil tu. Bukan apa kita nak tahu, takut dia ada masalah dan sebagainya. Dan sekiranya kawan-kawan kita ada masalah, minta dia roja pakcik lah. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, tak ada. Tak ada, pakcik teruskan. Okey. Okey, kita dah masuk pada pemilihan metodologi penyelidikan. Okey. Okey, kenapa kita kena pilih metodologi? Macam kita lah, bila kita nak selesai masalah, kita mesti ada strategi dia. Strategi tak boleh pukul untuk semua. You ada satu strategi. Strategi kita penjimatan. Boleh ke semua jimat tu boleh menyelesaikan semua masalah? Okey, saya nak buat pelaburan. Adakah dengan melaksanakan pelaburan boleh selesaikan semua masalah? Saya nak buat inovasi. Adakah semua objektif kena selesaikan melalui inovasi? Sebab itulah kita kena tentu dan pilih yang bersesuaian bagi menjawab kita punya objektif maupun persoalan kajian. Pemilihan kaedah dalam research idea tadi ada kan? Dia ada 3 kan? Ada monomethod, kaedah tunggal, lepas tu kaedah gabungan, kan? Lepas tu kaedah yang multiple, pelbagai. Pemilihan kaedah untuk mengadaptasi. Pemilihan kaedah untuk kita adaptasi, penyelidik boleh menggunakan sama ada kaedah tunggal, nama dia monomethod, kaedah campuran, mixed method atau kaedah pelbagai, nama dia multi method. Kita ada 3, monomethod, mixed method dengan multi method. Okey, kaedah tunggal. Kita pergi dulu nombor 1, monomethod. Mono ni maksud dia satu. Saya hanya menggunakan penyelidikan kuantitatif saja. Satu. Saya menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif saja pun satu. Iaitu menggunakan satu kaedah saja. Itu namanya kaedah tunggal. Cuma kita kena beritahu kaedah tunggal kuantitatif atau kaedah tunggal kualitatif. Kaedah tunggal merujuk kepada reka bentuk atau pilihan penyelidik yang menggunakan satu kaedah pengumpulan data sama ada kualitatif atau kuantitatif untuk menjawab persoalan kajian. Jadi kaedah tunggal ni satu kaedah sahaja. Okey, kualitatif dan kuantitatif. Sedikit kan. Sebagai asas, penyelidik boleh diklasifikasikan kepada kualitatif dan kuantitatif. Jadi itu yang kita nak bincangkan juga selepas ini supaya semua orang boleh faham apa itu kualitatif dan kuantitatif. Penyelidikan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pandangan, ada typo tu, untuk buat pandangan, lalang nak boleh betulkan, kita betulkan. Okey, pandangan awal untuk menghasilkan teori atau membangunkan teori. Fokus penyelidikan kuantitatif menguji hipotesis. Okey, ingat tadi saya dah sebut. Kalau kualitatif, dia teori building, membangunkan teori. Tetapi bagi orang kuantitatif, dia menguji teori. Dia teori testing. Lepas tu namanya menguji hipotesis. Dan memberikan bukti empirikal. Bukti empirikal ni finding lah. Bila kita buat research ada finding, itu namanya empirikal. Selain itu, penyelidikan kualitatif melibatkan pendekatan induktif. Induktif tu maksudnya gunakan kaedah interview. Tak cukup interview lagi, interview. Makin banyak interview, lagi kaya kita. Okey. Keterlibatan pengkaji dan sampel saiz kecil. Itu juga. Orang kualitatif melibatkan sampel yang kecil. Tak sama dengan orang kuanti guna soal sidik. Manakala pendidikan kuantitatif melibatkan pendekatan didaktif. Pendidik bebas dari saiz sampel yang besar. Okey, didaktif contoh kat sini contohnya bila kita ada 80 soalan kuesioner, tapi bila kita jumpa pakar kata ada beberapa soalan tak sesuai, kita delete. So bila kita run pun dapat detect ada beberapa ada masalah pun kita delete.
Jadi kat situlah yang menunjukkan bahawa itu adalah didaktif. Walaupun pendidikan kualitatif menyebabkan masa dan kos, hasil dia peroleh mungkin tidak mempunyai generalisasi, kebolehpercayaan dan kesahihan yang tinggi. Sebaliknya, pendidikan kuantitatif melibatkan masa dan kos yang tinggi, namun hasil dia peroleh dapat digeneralisasikan, dipercayai dan sah. Oleh kerana ciri-ciri umum setiap kategori strategi pendidikan kualitatif sering digunakan dalam kajian eksplorasi dan sebaliknya, pendidikan kuantitatif dalam menggunakan deskriptif dan hubungan. Selain itu, pendidikan kualitatif biasanya berkaitan dengan kaedah pengumpulan data, prosedur analisis dan penghasilan data bukan numerikal. Sebaliknya, pendidikan kuantitatif menghasilkan data dalam bentuk numerikal. Okey, orang kuanti memang pakai numerikal dengan statistik. Orang kuali tak pakai, dia pakai teks. Okey, orang kualitatif dia ada exploratory, dia ada explanatory dan deskriptif. Tapi bagi kaedah yang kuantitatif, dia ada banyak. Dia ada survey, dia ada eksperimen contohnya. Okey, Pakcik terjemahkan perbandingan antara kuali dan kuanti dengan slide ni. Kita ada 25 perbandingan penyelidikan kualitatif dan kuantitatif. Apa dia? Okey, Pakcik dah susunkan kriteria tu ikut susunan huruf A, huruf B, huruf C. Itulah A to Z. Jadi A yang pertama adalah yang paling kiri ini, yang tengah-tengah ni adalah kualitatif, belah kanan ni kuantitatif. Takut tersilap. Dari segi analisis, penyelidik kualitatif dalam bahagian analisis, dia akan mengikut tema dan data kategorikan sebagai pattern. Ringkas dia ada theme and pattern. Tema dan pattern. Jadi orang kualitatif ni bila dia analisis nak tengok trend, nak tengok pattern. Okey, so dia tengok trend pula, tengok tema. Okey, tengok tema dan tengok pattern. Tetapi untuk orang kajian kuantitatif, dia akan menggunakan analisis secara kaedah statistik. Itu orang kuantitatif. Nombor 2, dapatan. Kajian dalam kualitatif, dia punya dapatan adalah holistik, komprehensif, penerangan yang terperinci dan mendalam. Ini kelebihan orang kualitatif ni. Dahlah holistik, komprehensif, penerangan terperinci dan mendalam lagi. Tapi kuantitatif, kita tak cerita tentang mendalam, tapi kita cerita tentang precise ataupun accurate, tepat. Kerana nombor tu satu decimal point pun kena setting betul-betul, kalau tidak salah. Itu namanya dia ada precise ataupun tepat. Dari segi data, orang kualitatif tadi guna interview, guna observation dan dokumen, yang mana data dia perkataan, konteks perkataan, gelagat, visual, pemerhatian. Tetapi bagi orang kuantitatif, dia gunakan data secondary dengan data primer. Data primer contohnya soal sidik. Okey, yang keempat, eksplorasi. Okey, jadi orang kualitatif dia akan meneroka. So kualitatif tadi meneroka masalah dan interaksi kompleks antara manusia, alasan, hasil dan proses. Sebaliknya, eksplorasi dalam kuantitatif dia akan meneroka hasil kerana rawatan dan manipulasi dan hasil outcome. Manipulasi, bukan manu kan? Sekejap, betul kan? Dia manipulasi. Manipulasi ke manipulasi? Betul ke? Saya pun dah confuse ni. Kita jadi sebut manipulasi ke manipulasi Mani kan? Dari segi bahasa, saya pun kurang Manipulasi. Mani Ya. betul Okey, thank you. Okey, jadi kita pergi balik tadi dekat nombor 4 ni, orang kualitatif ni sebab pengetahuan, ingat tak tadi ada 3, ontologi, epistemologi dengan axiologi. Dia idea, baru idea. So kalau baru idea, kita kenapa nak buat benda ni? Aku dapat idea. Tapi kita tak yakin, dia bukan adalah real fact. Jadi kita kena teroka. Jadi orang kualitatif ni sebab dia baru idea, dia kena meneroka masalah dan interaksi yang kompleks antara manusia. Kita kena tanya orang, kita kena menyiasat, kita kena observe, pemerhati. Sebab kita masih lagi idealism. Tetapi bagi orang kuantitatif, dia nak teroka, tapi teroka tu hasil kerana rawatan dan manipulasi hasil outcome. Dia lebih kepada outcome je. Benda-benda awal dia tak payah nak investigate, nak apa sangat. Sebab dia nak explore dari segi dapatan itu saja. Sama ada dapatan itu signifikan ataupun tidak. Okey. Falsafah. Okey, ini jelaslah. Orang kualitatif dia akan pakai interpretism, orang kuantitatif akan pakai positivism. Dari segi fenomena. Fenomena selalunya pengkaji fenomena yang tidak diketahui. Itu orang kualitatif.
mengkaji sebab dia masih lagi idea kan, so mengkaji yang tidak dapat dipastikan, tidak diketahui, hanya sedikit saja fenomena yang diketahui, cuma tahu sikit-sikit je, samar-samar saja. Tetapi bagi orang kuantitatif, apa yang dia nak kaji tu benda yang kita dah tahu dah well known dah. Oh nak tajuk benda ni, oh dah tahu dah. Jadi sebab tu orang study kuantitatif ni dia nak testing je. So apa yang nak kaji tu benda yang kita dah tahu dah. Okey, kemudian kita pergi nombor 7, fokus. Kalau kualitatif fokus kualiti, kalau kuantitatif fokus kuantiti, statistik tu. Okey, hipotesis. Hipotesis untuk kualitatif dia akan menjana generating hypothesis. Dia yang akan menjana, maksudnya dia yang akan menjelaskan satu-satu perkara supaya orang lain boleh ambil benda tu untuk uji hipotesis tu. Jadi orang kuantitatif ni ambil idea daripada orang kualitatif, kemudian dia buat menguji testing hipotesis. Dia testing hipotesis. Tapi macam mana dia boleh testing hipotesis tu? Sebab dia ambil daripada kualitatif yang telah membangunkannya. Okey, nombor 9 adalah kebebasan pemerhati atau observer. Okey, orang kualitatif kan saya cakap dia merupakan instrumen, dia sangat dekat dengan observer ataupun instrumen, tetapi untuk orang kuanti dia tidak terlibat secara pemerhatian tu. Okey, nombor 10 keberadaan penyelidik. Kalau kualitatif sangat dekat dengan penyelidik, ini pun ada typo tu. Maksudnya kat sini sangat dekat lah. Kalau nak pergi interview memang kena jumpa face to face. Dekat. Tapi kalau orang kuantitatif soal sidik boleh post, boleh gunakan secara online. Kita tak tengok muka dia. Jadi dia penyelidik jauh lah. Okey. Keputusan tidak menumpukan pada generalisasi. Itu orang kualitatif. Kerana dia terhad kan. Kadang-kadang ada interview jadi dia tak boleh tunjukkan satu generalisasi. Tetapi orang kuanti dapat generalisasi kerana dia gunakan teknik size persamplan, teknik persamplan dan sampel yang digunakan tu pun besar. Okey, matlamat orang kualitatif ada dua je, meaningful dengan understanding. Ingat sampai bila-bila orang kualitatif ni nak buat apa? Apa-apa saja dia nak buat untuk mendapatkan makna dan juga mendapatkan kefahaman. Tetapi untuk orang kuantitatif nak dapatkan fakta, nak dapatkan ramalan, penjelasan dan sebab dan juga hypothesis testing tadi. Nombor 13, nilai kebebasan atau value of freedoms. Dia melibatkan manusia, melibatkan minat manusia, involve human interest. Itu konteks kualitatif, dia panggil humanistik. Tetapi kalau orang kuantitatif, dia bukan humanistik, dia scientific. Jadi dia tiada kepentingan manusia. Okey, yang ke-14, pendekatan dia adalah induktif. Tetapi kuantitatif menggunakan diduktif. Okey, dari segi pengabstrakan, memperkaya secara terperinci. Jadi keabstrakannya dari segi ketelitian, keterangkuman dan secara menyeluruh. Tetapi bagi orang kuantitatif, mengenal pasti integrasi dengan beberapa formula ubah yang dapat direalisasikan, kemudian menyimpulkan prinsip general dan peramalan. Jadi bagi orang kuantitatif, dia ada juga integrasi dan synergize. Tapi segala integrasi dan synergize tu based on dia punya kerangka teori atau based pada teori, dan kemudian dia akan buat conclude atau menyimpulkan prinsip sama ada menyokong ataupun tidak. Sebaliknya kualitatif tadi dia sangat kaya. Kita buat kaedah induktif tadi memperkayakan secara terperinci ketelitian dan keterangkuman. Okey, dari segi pengumpulan data, kualitatif boleh buat temu bual, pemerhatian, dokumen, artifak. Tetapi untuk kuantitatif kita boleh buat tinjauan, ujian persediaan ataupun ujian kita panggil eksperimen. Jadi pengumpulan data pun kita boleh gunakan eksperimen. Persoalan kajian, orang kualitatif banyak gunakan why and how. Ini pun kena tahu ni. Kalau orang kualitatif akan guna why and how. Sebab tu kalau kita benda tu fenomena, benda kita tak tahu, kenapa bagaimana jadi sebab tu dia sesuai dengan kualitatif. Tapi untuk kuantitatif dia boleh tanya soalan what, apa, bila, kat mana, siapa, tu kena tepat. Kena tahu apa kita kena buat, kena tahu bila, kena tahu di mana, kena tahu siapa. Itu kaedah kajian kuantitatif. 18, reka bentuk. Biasanya reka bentuk dalam kualitatif ni berbentuk eksplorasi, fleksibel, penemuan ataupun emerging. Tetapi untuk kuantitatif ni bersifat deskriptif, hubungan berstruktur yang telah ditentukan, predetermined. Kalau reka bentuk emerging itu adalah kualitatif, predetermined adalah kuantitatif. Sampel kualitatif kecil.
Kuantitatif besar. Sifat kajian dia berbeza. Sebab setiap orang yang kita akan interview tu akan memberi dapatan, dia akan memperkayakan dapatan. Dia akan dapatkan satu peningkatan pengetahuan tadi makna dan kefahaman. Okey, tapi untuk kuantitatif dia lebih convergent, tertumpu, sempit dan lebih muktamad. Okey, sudut pandangan. Jadi kalau apa-apa pun orang kualitatif merujuk pandangan partisipan, orang yang kita interview. Tetapi kat sini kalau kita orang kuantitatif, pandangan tu merujuk pada penyelidik itu sendiri. Okey, sumber data dan kerja yang dilakukan. Okey, biasanya dalam kualitatif ni ada interview temuduga dengan mendalam, ada soalan terbuka, menyemak dokumen, berinteraksi dengan informants. Tetapi untuk orang kuantitatif, sumber data dia datang daripada soalan tertutup, daripada survey, mengukur beberapa jumlah pemoleh ubah yang sedikit dan terbatas. Okey, nombor 23 adalah setting ataupun tetapan dijalankan secara natural setting. Maksudnya kalau you nak interview guru kat sekolah, kena interview kat guru kat sekolah. Sorry, nak interview guru kena pergi kat sekolah. Itu dapat ke natural setting, tetapi kualitatif tak apa. Dia nak jawab kat mana-mana pun tak apa. Dah kita bagi online, dia nak jawab kat mana-mana pun tak kisah. Okey, nombor 24 teori. So kita memang rujuk teori untuk apa? Untuk dapatkan makna dan juga understanding. Jadi kita buat teori building. Tetapi untuk orang kuantitatif, kita uji teori. Kita perlukan teori untuk bangunkan kerangka teori. Kita akan perlukan teori untuk tentukan pemoleh ubah IV dan DV. Jadi kita sekadar menggunakan teori sebagai teori testing. Tujuan. Okey, tujuan kita nak buat kualitatif ni untuk discover, menemui, bereksplorasi persoalan kajian secara umum dan secara general. Dan juga untuk kuantitatif kita nak kena uji hipotesis, uji spesifik untuk persoalan kajian, iaitu uji hipotesis yang selari dengan persoalan kajian. Okey, selesai kan? Kita dah selesai perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif 25 perkara. Okey, seterusnya kaedah percampuran. Ini nak belajar sikit kaedah mixed method. Kita dah tunjuk belajar kuali dan kuanti. Bila sebut mixed method, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif kita dah bincangkan tadi. Okey, cuma nak minta tambah, tak ada dalam slide. Kalau kuantitatif tadi falsafah dia adalah positivism, kalau falsafah untuk kualitatif tadi interpretism, tetapi untuk mixed method nama dia pragmatism. Jadi mixed method adalah pragmatism. Okey, kaedah gabungan ni maksudnya merujuk dengan menggunakan reka bentuk dan pilihan penyelidikan menggabungkan dua kaedah penyelidikan yang berbeza. Saya patah kat research onion kejap Kita pergi dekat research onion tadi, gambar raja bawang tadi. Okey, kau nampak tak kat sini? Eksperimen ni adalah kuantitatif. Tinjauan ni kuantitatif. Penyelidik arkib kuali, kajian kes kuali, etnografi kuali, kajian tindakan kuali, teori tertanam kuali, siasatan naratif kuali. Katakanlah saya nak buat mixed method, saya kena ada satu kuanti, ada satu kuali. Jadi untuk kuanti saya guna tinjauan dan untuk kualitatif saya guna kajian kes. Nampak? Satu kajian kes, satu tinjauan ataupun tinjauan ni nama dia survey. Satu survey, satu kajian kes. Ini nama dia mixed method. Sebab you dah gunakan satu metod untuk kuanti, satu metod untuk kualitatif. Itu dipanggilkan sebagai mixed method. Okey. Jadi kaedah gabungan ni merujuk kepada reka bentuk dan pilihan penyelidik yang menggabungkan dua kaedah penyelidikan yang berbeza. Lebih pengumpulan data gabungan dari penyelidikan kuantitatif dan juga kualitatif untuk menjawab setiap objektif dan persoalan kajian. Teknik pengumpulan dan prosedur analisis sama ada. Kena ikutlah. Bila kata pengumpulan dan prosedur analisis, kalau gunakan pendidikan kuali, guna cara kuali. Kalau gunakan kuanti, gunakan kaedah kuantitatif. Okey, ni kaedah pelbagai. Tadi tu mixed method, yang ni multi method. Multi method ni, okey, patah balik dekat gambar raja research onion tadi. Okey, multi method maksudnya dia ada dua. Multi method kuanti, multi method kualitatif. Katakanlah saya pakai dua. Saya pakai eksperimen, saya pakai tinjauan. Pakai dua maksudnya, pakai eksperimen dan tinjauan. Itu dinamakan multi method multi method kuantitatif. Sebab saya gunakan dua kaedah kuantitatif kat sini, eksperimen dan tinjauan. Katakanlah saya guna kajian kes dan etnografi. Kajian kes satu, etnografi dua. Itu namakan sebagai multi method kualitatif. Ada orang kata multi method mixed method, tapi
tapi sangat-sangat jarang diperbincangkan lah. Kalau sebut multi method, mixed method, dia kena ada eksperimen, tinjauan, ni multi method kuanti, kemudian kajian kes etnografi contohnya, ni multi method kuali. Bila ada multi method kuanti dan multi method kuali serentak, itu namanya multi method mix. Itu jarang orang cover. Kita pergi definisi yang dikatakan sebagai multi method. Okey. Ini multi method, kaedah pelbagai untuk kepada mereka bentuk dan pilihan pendidikan yang menggabungkan dua kaedah yang pendidikan yang sama jenis. Dua atau lebih lah atau lebih pengumpulan data yang lebih banyak satu jenis kumpulan data yang sama. Kaedah pelbagai terdiri daripada sama ada pendidikan kualitatif yang pelbagai bila digunakan dua tadi, contohnya case study dengan etnografi, kemudian pendidikan kuantitatif juga multi method kuanti bila digunakan survey dan eksperimen, kedua-duanya digunakan dalam penyelidikan dia. Okey, ini dari segi gambar rajah. Pakcik dah tunjukkan, okey kita ada strategi pemilihan. So nak pakai mono ke nak pakai multiple. Mono maksudnya satu, multiple maksudnya lebih daripada satu. So kalau multiple method pecah dua, multi method atau mixed method. Kalau mixed method ada dua, mixed model research dengan mixed method research. Kalau multi method dia ada multi method kuanti, multi method kualitatif. Ini dari sudut gambar rajah lah. Okey, didetailkan lagi kat sini. Ni mono method tadi, kuantitatif tadi atau kualitatif tadi. Kalau multiple method ada mixed method dengan multi method. Dalam multi method ada multi method kuanti, multi method kualitatif. Okey, dalam mixed method ada mixed model research dengan mixed method research. Dalam mixed method research pecah pada dua iaitu simple dan juga kompleks. Untuk simple, partially integrate single phase sequence mix. Kalau kompleks fully integrated double or multiple phase concurrent mix. Okey, itu saja perkongsian pakcik untuk hari ini untuk bahagian pertama. Sebab metodologi ni tak boleh panjang-panjang sebab penuh dengan pelbagai benda-benda yang baru, pelbagai perkara yang kita nak kena belajar. Jadi pakcik buat conclusion, hari ini kita belajar research design. Penting untuk kita belajar research design tadi. Contoh research design tadi ada macam-macam kan. Ada yang pakcik tunjuk gambar bawang. Gambar ada Creswell ada 4 tadi. Kemudian berdasarkan aktiviti yang pakcik buat tu daripada objektif nombor 1, fasa 1, fasa 2 sampai fasa 5 dan fasa 6 tu. Kemudian kita falsafah. Falsafah tadi kita cover 2 je. Positivism untuk kuantitatif, interpretism untuk kualitatif. Kemudian kita pergi pendekatan. Induktif untuk kualitatif, didaktif untuk kuantitatif. Dan satu lagi adalah abduktif untuk mixed method. Jadi kita dah tengok tadi perbandingan yang ketara. Sebelum tu kita dah belajar ontologi. Kita ni real fact ataupun idealism. Yang kedua, kita nak tengok dengan epistemologi. Sejauh mana ilmu tu boleh dikembangkan secara saintifik ataupun secara flexibility. Itu pun dapat tentukan kuali dan kuantitatif. Begitu juga dengan dia punya ontologi, aziologi. Okey. Jadi kat sini semua perkara benda ni harus diperbincangkan dalam penulisan dalam bab 3. Okey. Kemudian kita buat perbandingan 25 perkara tadi dalam kuali dan kuanti dan pakcik jelaskan juga secara asas apa itu mixed method dan juga multi method. Okey, sebelum kita tutup, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, soalan ni sebenarnya kita boleh dari masa ke semasa. You all boleh tanya sebab ramai yang tanya saya dekat personal. Boleh terus tanya dekat WhatsApp group. Group kita you all tanya supaya soalan yang you tanya tu dapat manfaat kepada orang lain. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, ada soalan setakat ni nak tanya? Dekat bahagian chat bahagian chat saya ulang balik yang mendengar ni, mohon tulis nama dan nombor matriks dekat bahagian chat untuk saya dapat check. Saya rasa ada seorang tak datang ni. Saya nak dapat check kenapa dia tak datang saya nak tahu dia apa ada masalah ke dan sebagainya. And make sure yang lain-lain kat sini saya baca Muhammad Haikal dah bagi, Nur Syafiqah 2 orang yang sama yang lain. Kemudian Syafiqah 3, Masturah 4, Nur Farah 5, Krista 6, Anisah 7, Hafizuddin 8, Atikah 9, Joanna 10, Nabila 11, Farah 12, Zulaika 13, Haikal sama juga ni. Okey. Okey, Nur Suhaila 13, Nisa 14, Grace 15, Syafiqah 16, 17 Nuriliana,
Lau 18, Siti 19, Nur Afifah 20, Nuraini 21, Siti Suhana 22. Jadi ada seorang lagi tak datang. Jadi ada seorang datang. Kalau you all tahu siapa yang tak datang ke ni, minta dia WhatsApp saya. Siapa yang tahu kat sini, perasan tengok dekat bahagian chat ni, bantu pakcik Kan apa pakcik nak tahu dah sebab nak kena buat laporan minggu ke-8. Yang tak datang ni kenapa masalah dia, kenapa dia tak boleh nak join kita punya ni. Okey. Rasanya dah tak ada soalan, diam je semua. Kalau tak ada soalan, kita boleh tutup kita punya perkongsian ilmu hari ini. Semoga mendapat manfaat perkongsian hari ini dan makin faham tentang metodologi kajian. Okey, kita jumpa minggu depan waktu yang sama hari Isnin untuk kita belajar metodologi siri yang kedua pula. Okey, semoga semua terus sihat, selamat berpuasa dan teruslah dapat mengaji ilmu bukan subjek ini saja dan subjek-subjek lain juga. Kurang lebih daripada saya mohon maaf. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Pakcik. Terima kasih Pakcik. Sama-sama. Nanti pakcik bagi video dengan slide Baik. Pakcik, kalau saya nak tanya yang 41 boleh tak Pakcik? Boleh tanya kat grup WhatsApp. Nanti kita jawab, saya jawab insya-Allah. Okey, terima kasih. Sama.